بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan, kurniakan kebaikan dengan kita duduk di dalam halaqah ilmu. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, sabit qulubana ala dinik, kau tetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami, ya Allah. Sarrif qulubana ala ta'atik, kau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian pada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian, ya Allah, kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina hikmataka, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami pada malam ini, ya Allah. Wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami, ya Allah, rahmatika, rahmat dan juga kasih sayangmu kepada kami, ya Allah, ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga rahmat serta inayah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi orang yang beriman. Bab 24, kita masuk dalam bab yang ke-24, iaitu mana bab yang sebelum ini, bab 23, bab 22 dan 23. 22 tu cerita bahawa Iblis ada ada 3 sifat. Yang pertama, al-iba aba wastakbara wa kana minal kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 34. Jadi al-iba bermula daripada hati, iaitu yang lalai, hati yang iba ni mengabaikan. Kalau kita pun aba ataupun menolak ataupun enggan bila ada waktu masuk azan ke ataupun ada panggilan-panggilan untuk korban, dia mengabaikan arahan Allah walaupun sunat muakkadah. Dia mampu, tak mampu tak apalah, enggan sujud. Ini enggan sujud, dia mengabaikan. Dan kemudian istikbar. Kerana apa dia iba? Kerana ulama kata dia ada sifat istikbar. Di asalnya sifat iba tu datang
kerana sifat istikbar. Istikbar tu apa? Kerana ada sifat takabur. Takabur tu apa dia? Iaitu takabur itu adalah dia lebih tinggi daripada al-ibad. Ibad ni cuma dia tak nak buat. Tapi takabur ni dia menolak kebenaran. Menolak pula. Dia buat alasan tu dengan cara seolah-olah arahan Allah tu salah. Yang ini masalah. Kalau dia tak nak buat itu fasik. Dia tak nak puasa itu fasik. Tapi kalau dia menolak bahawa kebenaran itu adalah puasa, maka yang ini disebut takabur. Takabur. Disebut menolak batrul haq, menolak kebenaran. Dan juga akhirnya yang kedua, takabur ini adalah maknanya sifat memperkecilkan orang lain. Merasa diri baik dan memperkecilkan orang lain. Takabur. Dan akhirnya kufur. Kufur. Kufur itu apa dia? Kufur itu adalah menutup kebenaran yang ada dalam hati. Menutup kebenaran. Mengambus kebenaran. Kufur itu pada makna lughah dia adalah diambil daripada perkataan petani, dia diambil daripada benih yang dah ditanam dan kemudian mengambus tanah yang di dalamnya telah ada benih. Jadi dalam hati manusia ni dah ada kebenaran. Dia tahu dah Muhammad tu benar. Ini lagi bahaya. Dia tahu dah. Dia sebenarnya yakin sebenarnya Allah tu benar. Muhammad itu benar. Islam tu benar. Tapi dia tolak juga. Yang ini kafir. Dia sebenarnya yakin bahawa Islam tu betul. Islam tu benar. Dia tentang Islam. Dia tahu dah bahawa Islam, Al-Quran tu benar. Dia percaya dah. Islam tu benar. Allah tu benar. Tapi dia tolak. Yang ini kafir. Ini disebut oleh ulama amanah kufur. Jadi biasakan balik al-ibad berasal kata al-ibad. Ibad ni ringan. Ibad ni maknanya kerana dia enggan. Dia tak nak buat. Tak nak sujud. Standard tak nak sujud, tak nak solat, tak nak puasa, tak nak pakai tudung. Ini standard. Kita tak tahu hati dia macam mana. Mungkin dia fasik, mungkin munafik, mungkin kafir. Tapi bila kita bincang balik, kenapa dia tak nak sujud? Kerana ada sifat takabur dalam hatinya. Takabur tu apa dia? Iaitu ada sifat merasa diri lebih baik. Ataupun memperkecilkan orang lain. Dia berkecilkan Adam. Yang telah arahan Allah. Dan dia merasa bahawa dia menolak kebenaran tu. Dia mula kata bahawa ini tudung ni tak bagus pun. Okeylah. Yang kufur ni pula, dia tahu bahawa itu benar. Tapi dia cuba halang. Dia cuba tutup hati dia. Bila dia tahu lah tu benar, dia yakin pula yang tu benar. Iblis ni yakin bahawa Adam tu benar. Iblis tahu bahawa Allah tu benar. Allah tu benar. Melantik Adam sebagai khalifah itu benar. Tapi dia cuba untuk tutup kebenaran tersebut, maka kafir. Jadi beza di antara al-ibad, al-istikbar dan juga kafir. Makna dia lebih kurang. Al-ibad maknanya maknanya enggan. Istikbar maknanya menolak kebenaran. Yang keempat, menutup kebenaran. Yang ni lah yang mengambus kebenaran. Ataupun makna dia hampir-hampir sama sebenarnya. Sebab tu istikbar juga Nabi SAW sebut dalam hatinya kalau ada kibir, rasa takabur, maka dia tidak akan cium bau syurga. La yadkhulul jannah. Akan masuk dalam syurga. Dalam hatinya sekecil gigit sawi. Dalam hati. Ini hadis rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi moga-moga kita semua teralang daripada sifat-sifat takabur. Dan yang seterusnya pada ayat yang ke-24. Ayat yang ke-23 bab menceritakan kenapa tiga-tiga ni boleh jadi begini. Boleh jadi isunya, boleh jadi iblis tak nak sujud ni. Kenapa tiba-tiba enggan? Sedangkan dia ada Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut dan Umuril Akhirah. Umuril Akhirah. Kitab At-Tazkirah ni kalau kita tengok dalam kitab perihal akhirat, kisah kematian, Imam Qurtubi, dia menyebut pasal 8,000 tahun sebenarnya iblis ini telah beribadat kepada Allah. Maksudnya, iblis ni baik. Lebih hebat daripada dengan bonda moda. Lebih hebat daripada bonda ros. Lebih hebat daripada bonda-bonda ataupun akak-akak puan-puan haji-haji yang ada dalam haji-haji ada dalam grup ni.
8,000 tahun beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa? Pada ayat 24 daripada bab yang ke-23 menceritakan penyebab utama adalah disebut adalah merasa diri lebih baik. Di dalam hati, sudut hati kecil dia, al-afidah, iaitu fuadun. Maka dia merasa ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Merasa diri lebih baik. Yang ini ni paling bahaya. Merasa diri lebih baik. Sebagaimana dalam Al-Quran. Penghapus diri merasa diri lebih baik. Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 15, ingat saya. Bagaimana seorang lelaki pada zaman Nabi Sulaiman yang dia orang takjub dengan kehebatan dia, boleh mengangkat istana Nabi Allah, istana Balqis, puteri Balqis, yang akan dibawa ke depan Nabi Allah Sulaiman. Mula-mula Ifrit mengatakan kepada Nabi Sulaiman, aku boleh bawa. Tapi ada lagi yang lebih cepat, iaitu seorang alim, seorang wali Allah, yang laki-laki yang boleh bawa sekelip mata. Maka orang puji dia, orang respon, orang kata, hebat. Maka dia kata apa? Lihat dulu ni, aku takut. Ini adalah merupakan ujian bagi aku. Dia merasakan nikmat yang ada pada dia, dia tak rasa bahawa dia lebih. Tapi dia cuma rasa nikmat yang datang pada dia ni, yang Allah bagi pada dia ni, yang tak ada pada orang lain, sebagai ujian bagi dia. Untuk menilai dia sebagai orang yang bersyukur, au am akfur, ataupun kufur. Orang ini bahaya ni. Allah sebenarnya bagi nikmat pada seseorang itu, dia tak tahu dia syukur ke nikmat. Allah nak bagi tahu bahawa saat mana dia ni diberikan kepadanya itu nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ni adalah menjadi orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur. Orang yang kufur. Tapi apa dia cakap? Dia balas balik. Supaya nak menyebabkan dia ni rasa syukur pada Allah. Apa dia kalimah dia sebut? Qala hadha min fadli rabbi. Dia kata. Ini semua adalah kelebihan yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini ada kalimah yang antara kalimah Masya Allah la quwata illa billah. Dan yang kedua ni kalimahnya adalah hadha, dalam Quran sebut hadha min fadli rabbi. Ini semua kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyakkanlah membaca hadha min fadli rabbi ketika mana saat mana kita diberikan nikmat, diberikan nikmat kepada kita. InsyaAllah moga-moga kita menjadi orang-orang yang beriman. Saya lupa ayat mana yang saya baca. Jadi, tapi ayat itu menceritakan tentang Nabi Allah Sulaiman dan seorang lelaki. Seorang lelaki yang diberikan kepadanya kelebihan. Yang diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan orang lain, maka kita sebagai orang beriman kenalah menjawab dengan kalimah hadza min fadli rabbi. Ini ayat Quran. Ayat Quran. Ada juga dalam ayat Quran menceritakan tentang ayat yang disebut sebagai mana sekejap saya nak tengok sekejap. Allahu Akbar. Tidak. Okey, tak apa. Nanti saya akan cari balik depannya ni. Okey. Bila mana ketika mana bila mana dalam ayat ini aku rasa lebih baik daripada Adam, maka kalimah penghapus ujub ada dua. Pertama, hadza min fadli rabbi. Yang kedua, masya Allah la quwata illa billah. Man ra'a, orang siapa yang telah melihat dalam dirinya itu ada kelebihan ataupun ta'ajjaba, dia rasa macam ada terpesona dengan diri sendiri, dia mula rasa terpesona dengan diri, rasa hebat dalam diri dia, maka jawab masya Allah la quwata illa. Ini hadis. Ada juga dalam Al-Quran sebut, ini hadis dalam Al-Quran pun sebut sama. Dalam surah ayat 39 ayat suratul Kahfi, dan juga dalam ayat Quran juga dalam surah Nabi Sulaiman menceritakan tentang hadza min fadli rabbi, juga menceritakan tentang kalimah penghapus rasa lebih baik. Jadi dua kalimah ni boleh digunakan. Cuma para ulama dia ambil dua benda. Yang pertama, kalau berkenaan dengan harta, anak dan keluarga, pekerjaan kita, keluarga kita, harta kita, kereta, kenderaan, rumah dan sebagainya, better disebut masya Allah la quwata illa billah. Tapi kalau skill, kan,
kelebihan yang kita ada, pandai melukis, skill yang ada pada kita ini, matematik hebat daripada orang lain, otak kita lebih hebat daripada orang lain. Yang memang kurniaan tu bukan daripada usaha kita, tapi daripada suara yang sedap. Sekali nyanyi je, kan, duhai bonda, suaranya bergumam kan. Jadi kalau dia nyanyi tu, ya Allah, ya Siti Nurhalizah, kan, macam Alif Syukri suara, penyanyi nombor 1 Malaysia, bergemang belum ngomong kan, baru tengok video klip bergemang belum dengar nyanyi. Jadi apa jawab? Hadza min fadli rabbi. Ini semua kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada aku. Ini kelebihan. Jadi boleh kita nampak beza. Bila mana orang puji kita, dia kena skill kita yang hebat, melukis hebat. Ini kurniaan yang Allah bagi. Tapi kalau bila datang nikmat, macam kita ni ada usaha, kita ada pekerjaan yang hebat, kita guru, kita pendoktor, sebagainya, rumah kita hebat, yang usaha kita, maka disebutlah Masya Allah la quwwata illa billah. Tak sangka tak kenal penyanyi nombor 1 Malaysia. Saya pergi Sugih nak dekat lipat kat 5 kali dah. Lipat 5 kali saya pergi dah. Berapa kali jumpa Alif Syukri. Okey. Dekat Sugih tu, Sugih Hill. Dekat Bondol tu saya dah pergi berapa kali? 2 kali. Jadi tapi saya berkata saya suka pergi tempat dia lah. Jadi bila mana kita pergi sana pula. Maksudnya kalau kita nak sebut tentang hadza bi fadli rabbi ataupun masya-Allah la quwwata illa billah, kita boleh letak. Ini berkenaan dengan harta, skill. Kalau berkenaan dengan ibadat, masya-Allah lagi hebat. Ini riak. Berkenaan kalau nak tunjuk-tunjuk rasa nak ibadat ni bahaya. Ujub ni dia bukan riak. Riak ni nak tunjuk-tunjuk kat orang. Tapi ujub ni rasa diri lebih best. Dari segi harta dia ke, dari segi amalan dia ke, dia rasa diri dia lebih best. Ini ujub. Ujub. Okey, masuk bab yang ke-24. Bab yang ke-24 dah bab yang lain. Okey, insyaAllah. Jadi, ketika mana yang bab yang ke-24, iaitu Iblis yang direjam dan dilaknat hidup selama ribuan tahun. Ribuan ataupun saya tak tahulah. Kena disebut dalam kitab ini ribuan ataupun jutaan tahun. Ribuan ataupun jutaan tahun. Maksudnya dia nak sebut tentang Iblis ni, dia duduk dalam keadaan dia ini duduk dalam laknat Allah ribuan tahun ataupun jutaan tahun. Jadi ulama sebenarnya dia tak tahu sebenarnya berapa. Dia kena apa orang kata tadi, dia kena kaji lah. Orang yang mengkaji, siapa yang mengkaji. Orang saya dah jumpa dah. Surah An-Naml, ayat yang sama surah An-Naml, iaitu ayat yang ke-40. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Telah berkata orang yang di sisinya ada ilmu, banyak ilmu. Telah berkata orang yang pada zaman Nabi Sulaiman, orang yang di sisinya ada ilmu kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Aku akan bawakan kamu, wahai Sulaiman, istana Puteri Balqis itu sekelip mata. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu. Maka bila orang menengok dia, ketika mana dilihat tentang kehebatan dia, nikmat yang Allah bagi pada dia qala hadza min fadli rabbi. Dia berkata, ini adalah kelebihan yang ada pada Tuhan aku. Aku takut. Liyabluwani. Ini adalah ujian bagi aku. Aku bimbang. Ini adalah merupakan ujian bagi aku. Ashkuru am akfur. Supaya adakah aku ni jadi orang bersyukur ataupun orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka siapa yang bersyukur, sesungguhnya bersyukur itu kembali pada diri dia. Wa man kafara, barang siapa yang kufur pula dengan nikmat, dia rasa diri dia dapat nikmat tu tadi tu,
Dia rasa nikmat tu datang dari diri dia. Kerana dia hebat. Maka ingat, sesungguhnya aku ni, yakni Allah, sangat orang yang sangat kaya. Maksud Allah ni kaya. Allah ni mulia. Yang mulia tu Allah, bukan dia. Jadi akan hilanglah kemuliaan bagi orang yang begitu. Jadi ini hadza min fadli Rabbi. Jadi boleh lelaki atau perempuan sama je. Hadza min fadli Rabbi. Kalau ramai-ramai pun sama. Hadza min fadli Rabbina. Sama je. Okey, tak payahlah tak sebut. Sebenarnya hadza min fadli Rabbi. Okey. Okey, selesai. Itu ayat 40. Ayat 40 surah An-Naml. Kalau Masya Allah, la quwata illa billah, itu ayat 39 suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Okey. Maka kematiannya akan berlaku pada hari sebelum berlakunya kiamat. Maksudnya iblis ni akan mati juga. Hadza min fadli Rabbina. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah, boleh. Hadza min fadli Rabbina. Saya pun tak pernah terfikir kan. Kalau ramai, nanti saya tengok pula dia punya takut-takut min fadli Rabbina ke Rabbuna. Jadi saya kena check balik. Sebab dia punya wazan dia tu, dia punya kalimah dia tu, dia kena check balik i'rab. Apa yang betul? Apa yang betul? Macam kita lah. Kita kan baca kadang-kadang Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Jadi kita pun sebut wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabl mautina. Kita mau tambah semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina. Kan? Kita pun tambah nun semua. Padahal kalau nak jadikan tambah nun semua, dia kena jamakkan pula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina. Betul lah? Wa afiyatan fi ajsadina. Fi ajsadina. Dia kena jadi ajsad, tak ada jasadina. Wa afiyatan fi ajsadina. Wa barakatan fi arzaqina. Dia lain lah. Dia punya jadi wazan dia. Dia tak sama, tak boleh rezeki lah. Arzaqina. Ajsadan. Jadi dia wazan tu saya kena check balik. Saya buat, nanti saya akan bagi dekat puan hadiah-hadiah. Apa kalimah yang sebenar yang kita nak sebut? Adakah hadza min fadli Rabbina ataupun Rabbuna ataupun sebagainya. Jadinya ketika mana saat disebut dalam Al-Quran, iblis telah mengaku bahawa ia adalah makhluk yang sombong dan meninggi diri seperti dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12. قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Maksudnya Allah berfirman, apakah penghalang yang menyekatmu daripada sujud kepada Adam? Allah tanya ni, Allah tasjuda. Ada tak faktor luaran yang kamu tak datang sujud pada waktu tu? Maka iblis menjawab, ana khairum minhu. Yang ini bukan faktor luaran, ini faktor dalaman. Kerana apa? Dia lebih baik, dia rasa lebih baik. Agak-agak ni apa alasan iblis dia rasa dia lebih baik? Khalaqtani min nar. Jawaban dia, benda pelik. Iaitu jawaban dia, aku lebih baik kerana aku diciptakan daripada api. Sedangkan diciptakan dia dari api itu Allah. Ini semua membongak lebih kan. Aku dijadikan daripada api. Wa khalaqatahu min tin. Dan dia, yakni Adam, diciptakan daripada tanah. Daripada tanah. Ini mengakal lah. Disebab begitulah. Kenapa saya kata dia mengakal? Ulama-ulama kata, nanti kita bincangkan kenapa. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Maka Allah berfirman lagi, turunlah engkau dari syurga kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Oleh sebab itu keluarlah, wahai iblis, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Golongan yang hina, iaitu saghirin, kecil. Golongan yang kecil sebenarnya. Golongan yang tak ada apa-apa. Hina, maksudnya kecil. Macam kita ni, golongan juga sama juga kecil. Saghir, yang kecil. Ayat ini bermaksud
turunlah engkau dari syurga yang tinggi. Tidak ada tempat bagi engkau di sana kerana engkau telah bersikap sombong. Tak ada tempat untuk di syurga ni bagi orang yang sombong. La yadkhulul jannah. Tak akan ada tempat bagi orang yang sombong di syurga Allah. Sudahlah pasti kesombongan engkau telah mengharamkan dan menghalang engkau daripada memasukinya. Bukan itu sahaja, di syurga juga tidak ada seorang pun daripada penghuninya yang bersikap sombong dan takbur. Apa maksudnya? Sombong ni ada dua. Memperkecilkan orang lain. Dia rasa diri lebih baik dan dia menolak kebenaran. Semua penghuninya ialah orang yang beriman, merendah diri dan soleh. Apa maknanya beriman di sini? Iaitu merasakan semua perkara datang daripada Allah. Semua perkara dirasa ini taufik. Apa makna taufik? Taufik ni adalah lawan ujub. Saya duduk di sini ni, saya memang dapat tahu bahawa saya dapat ada internet, ada ni, ada depan saya iPad saya. Ini semua adalah milik Allah. Saya pinjam je. Isteri saya ada isteri saya ada 6 orang anak. Sebenarnya Allah boleh tarik bila-bila. Nikmat yang Allah bagi. Allah boleh tarik bila-bila anak. Allah boleh tarik isteri bila-bila. Isteri saya boleh tarik saya bila-bila. Nyawa saya ni pemilik Allah. Harta kereta ni, begitu tengok kereta, subhanalladzi sakhkhara lana hadha. Maha suci Allah yang telah menundukkan kenderaan ini bagi kami. Maksudnya kita bawa kereta, kita rasa bahawa Allah yang menundukkan, bukan kita. Wa ma kunna lahu muqrin wa ma kunna. Kami sekali-kali tidak boleh menundukkan kenderaan ini. Ini kita mengaku. Ini tak begitu rasa kita hebat. Kita boleh menundukkan kenderaan. Kita rasa kita tak boleh hebat. Tak boleh menundukkan kenderaan ini walaupun sikit. Wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kami ini hebat mana pun akan kembali pada Allah. Akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya orang yang ada dalam syurga ni tak ada sifat sombong bagi dia. Sebab tu bila orang tak ada sifat sombong ni, bila orang puji dengan nikmat yang dia ada, skill yang dia ada, hadza min fadli rabbi. Jawab cepat-cepat. Supaya Allah tak tarik nikmat daripada kita. Allah tak jadikan kita sombong. Semua penghuninya ialah orang beriman, merendah diri dan soleh. Dan soleh. Ayat surah Al-Qasas ayat 83. Saya baca ya. Kita faham ni untuk saya baca, nanti baru saya kupas lah. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Maksudnya, negeri akhirat yang telah diterangkan nikmatnya, kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapatkan pengaruh. Kami bagikan nikmat syurga tu kepada orang yang dalam tujuan hidup dia ni bukan nak pengaruh. Allah, doakan saya. Doakan saya supaya tidak ada rasa macam tu. Bukan senang hidup ni. Kita buat rumah rasa nak tunjuk kat orang. Kita ada anak rasa nak tunjuk kat orang. Kita nak buat open house sebab rumah kita dah mula cantik. Dulu tak cantik, tak nak tunjuk. Bila dah cantik sikit dah bikin, rasa macam nak buat family day kat rumah kita. Rasa dalam hati ni bukan nak menyambut silaturahim. Bukan nak menyambung silaturahmi, tapi rasa nak tunjuk kat orang lain yang kita ni hebat. Ini rasa bahaya sekali. Dalam rasa begini, ni orang yang ada rasa begini dalam hidup dia ni, Allah bagi tahu tidak layak masuk syurga. Kerana orang yang layak masuk syurga dalam hatinya ni, apa saja perkara yang dia buat ni tidak ada dalam hatinya, apa yang bertujuan dalam hidupnya untuk mencari pengaruh. Ini payah nak jadi ikhlas. Keikhlasan yang begini ni payah. Moga-moga kalau ada rasa dalam hati macam tu, bukan ada. Malah, mesti ada. Mesti ada. Setiap orang ada rasa nak tunjukkan kebahagiaan dia. Semua orang rasa nak tunjukkan dia punya kehebatan dia. Semua ada. Kalau kita dah berusaha, kita rasa kita nak hebat. Kita rasa kita mesti ada dalam hati kita ni rasa nak hebat dari orang lain. Tapi, bukan salah untuk menunjukkan harta-harta kita. Tuanku Pasir Gudang, Mak Isya Draman menyebut bahawa yang paling kita takut sebenarnya bukan menunjuk harta. Tapi yang paling kita takut menunjuk ibadat. Menunjukkan ibadat. Sebab menunjuk ibadat ini riak. Menunjukkan ibadat ni dia nak berkongsi bahawa dia ni baik kepada Allah. Tapi kalau berkongsi harta ni, boleh. Selagi mana dia ada kena dua benda. Kalau nak berkongsi harta ni kena jaga adab. Nak berkongsi harta, nak tunjuk rumah kita best, tak ada masalah. Menyebut tentang tidak ada bau dibaca dalam kitab Al-Ahkam dan Al-Ali Sofi, bahawa tidak dikira sombong orang-orang yang suka menunjuk rumah dia, datang rumahku, dia buat fikir lawa-lawa supaya orang puji rumah dia, maka tak ada masalah. Sebab
benda nak dipuji tentang dunia ni tak ada masalah. Sebab Allah tak pernah rasa cemburu dengan hal dunia. Tapi kena jaga dua benda. Iaitu pertama, kena tahu bahawa nikmat yang Allah bagi pada dia ni milik Allah. Maksudnya bila disebut tentang harta, sebutlah Masya Allah, la quwwata illa billah. Ni semua datang dari Allah. Dan yang kedua, dia tidak pernah memperkecilkan orang lain. Dia tak merasakan diri dia lebih hebat dari orang lain. Dia tak merasakan dalam diri dia lebih hebat dari orang lain. Dia tak tunjuk-tunjuk rumah dia, tak apa. Rumah dia, usaha dia penat. Ni langsir saya beli daripada Itali. Ni kasut saya daripada saya beli daripada ini cermin ni, ini pasu ni saya ambil daripada Jerman. Kan? Tak ada masalah. Tapi jaga dua benda. Mak Islam Rahman sebut. Kan? Tok Ko Pasir Gudang. Saya hormat dia, saya berdengar dengan dia tentang macam antasawuf, jaga dua benda. Kena merasakan diri, merasakan semua yang ada dalam diri kita ni Allah punya. Sebab tu kalau orang puji kita, man ta'ajjaba, rasa ujub, sebut Masya Allah, la quwwata illa billah, ataupun hadha min fadli rabbi. Yang kedua, kena apa dia? Kedua, kena jangan rasa diri lebih baik. Jangan rasa diri lebih baik daripada orang lain. Maksudnya, kita kena rasa bahawa orang tu dia tak boleh dapat rumah. Kita rumah sendiri, orang tu rumah sewa. Tak, itu Allah bagi rezeki pada dia. Dia ada hebat lain. Kita ada hebat lain. Ini semua Allah pinjamkan pada kita. Tak ada apa-apa pun. Kalau Allah tarik, esok habis. Banjir, bocor habis. Malam ni datang perompak, bunuh anak-anak kita semua. Mati semua. Harta kita habis. Ataupun aksiden, mati. Sekalanya nak 6 orang anak, mati semua. Yang tinggal kita lagi. Jadi benda ni, jangan kita rasa bahawa bila kita ada anak ramai, kita pelekeh orang tak ada anak. Sedangkan, kita bila-bila Allah bagi kita tak ada anak. Nabi Ibrahim, susah dapat anak. Nabi Zakaria, susah dapat anak. Nabi Yahya seorang. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang begitulah. Tak ada apa-apa dalam hidup. Cuma nak tunjuk kebahagiaan hidup boleh. Nak kongsi kehidupan boleh. Nak kongsi kehidupan boleh. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma kalau nak kongsikan kehidupan kita ni, kena hati-hati. Kena hati-hati. Sebab dalam Al-Quran, kalau kita buka dalam surah Yusuf, surah Yusuf, ketika mana Nabi Ishaq berkata kepada Yusuf, qala ya bunayya. Nabi Yusuf ni ada kelebihan yang tak ada pada anak-anak lain, Bunyamin. Jadi Nabi Ishaq ni tahu bahawa hebat Nabi Yusuf ni. Cuma Nabi sebut apa? Nabi Ishaq, qala ya bunayya, wahai anak kesayanganku, dia kata wahai anak kesayanganku ya Yusuf. Nabi Ishaq pula, Nabi Yaqub. Nabi Yaqub berkata kepada Nabi Yusuf, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Bahawa Nabi Yusuf ni ada satu benda yang hebat pada diri dia, kelebihan pada diri dia, itu dia ni mimpi. Nabi Yaqub ni tengok anak dia Nabi Yusuf hebat dalam keadaan mentafsir mimpi. Ada benda yang mimpi pada dia ataupun dia punya kehebatan pada diri dia yang tak ada pada orang lain. Yang boleh menggegarkan negara ni. Boleh nanti pemimpin-pemimpin ketika itu boleh sukut pada Nabi Yusuf. Pada anak, kemudian dia kata apa? Dan jangan kamu ceritakan kepandaian kamu pasal mimpi ni ala ikhwatik, kepada adik-beradik kamu. Kalau boleh sembunyikan kelebihan yang ada pada benda. Jadikan kamu ni orang biasa. Kalau kamu berbual dengan dia, kalau kamu berbual sama dengan dia. Kalau orang tu kamu berbual orang yang sama, label kamu datang, dan kita lah datang rumah open house, kalau tengok ada yang mungkin tukang SWM, buang sampah, ada yang kerani, ada yang bawa lori. Jadi bila kita berbual dengan orang ni, jangan cerita mimpi kita. Jangan cerita kehebatan kita. Tolong, jangan cerita kehebatan kita. Yang begitulah dinasihatkan oleh Yaqub kepada Yusuf. Jangan kamu cerita kehebatan kamu. Kelebihan yang ada pada kamu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Kerana aku khawatir wahai Yusuf, mereka akan menjalankan rancangan, iaitu akan ada hasad dalam hati-hati mereka. Dan sesungguhnya dikata, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ini syaitan celaka ni, iblis ni. Kerana syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Jadi kan ada syaitan di dalam hati-hati manusia. Dalam hati-hati manusia, adik-adik kita ni, saudara mara kita, jiran-jiran ni, ada dalamnya syaitan. Hasad. Jadi jangan sekali-kali kalau kita ada kereta lawa, rumah lawa, harta lawa, kalau boleh jangan tunjuk semua. Kalau boleh jangan dengar pada orang ni, jangan cerita bahawa kita hebat, gaji kita besar. Begini. Kan ada orang di antara kita ni yang dengar ni suka. Ada di antara mereka yang dengar ni rasa
la yakidu fakidu laka kaida. Kerana khawatir di antara mereka ada yang hasad, yang akan menjalankan, ada satu hasad, rancangan jahat, mempunyai hati yang rasa jahat pada kamu. Ini yang akhirnya menjadi mata-mata jahat ataupun ain. Ada orang memuji kita dalam keadaan dia tak suka dengan kita. Sebab tu jangan terlalu bangga dengan menunjukkan obses kita kepada, nak menunjukkan kepada medsos bahawa pada ni semua yang kita ada. Sebab Nabi Yaqub telah berkata, akhirnya apa jadi? Nabi Yusuf akhirnya dikhianat oleh sahabat, oleh adik-beradik dia. Dipenjarakan akhirnya. Akhirnya dipasukkan dalam penjara pula. Kadang-kadang sampai difitnah. Sampai difitnah. Kerana apa kehebatan yang ada pada Yusuf alaihi wassalam. Jadi kadang-kadang kelebihan yang ada pada kita hari ini menjadi fitnah pada kita. Siapa pernah tengok cerita Avenger, Superman, Avenger, cerita-cerita, walaupun cerita superhero, tapi akhirnya kenapa dihidupkan hidupnya susah? Kenapa dia pakai topeng? Kenapa dia pakai topeng? Spiderman pakai topeng. Kenapa sampai sekarang orang tak boleh tahu? Kenapa dia suruh tutup muka kamu, jangan kamu kenal. Kalau kamu buka muka kamu, yang kata, di depan khalayak ramai, kamu tak akan jadi diri kamu lagi. Sebab apa? Bahaya. Bila kita mula tunjukkan diri kita yang sebenar, siapa kelebihan yang tak ada pada orang lain. Manusia ni pada awalnya puji, tapi pada awal akhirnya nanti akan mencela. Ada orang yang hasad dengan kelebihan. Dengan kelebihan yang dia ada. Tadi saya tengok cerita cerita galaksi, cerita Hollywood lah. Dia ni hebat. Dia ceritakan satu binatang dan dimasukkan chip yang hebat dalam otak dia. Tapi akhirnya binatang tu lebih hebat. Dia punya satu masalah sains tak dapat selesaikan. Tiba-tiba binatang yang peliharaan yang dia letakkan chip otak tadi yang dicipta tu lebih hebat daripada dia. Dan dia jalankan satu program untuk bunuh. Guardian of the Galaxy. Dia jalankan benda tu untuk bunuh balik. Cari otak dia tu untuk dihapuskan. Sebab dia tak nak tengok orang lebih hebat daripada dia. Dia tak nak. Itu je punya jalan cerita dia. Padahal orang patutnya ciptaan dia hebat, dia bangga. Tak. Rupanya dia tak suka. Ada orang yang ada lebih hebat daripada dia. Ini perangai iblis. Sebenarnya walaupun simple, tapi sebenarnya masuk dalam pengaruh semua tu. Jadi bila mana saat kita menyebut tentang iblis, tentang perkara-perkara begini, merasa lebih buruk daripada orang lain. Merasa lebih baik dari orang lain. Ini bahaya. Dan tak boleh tengok orang lain lebih baik. Ini pun perangai juga. Ini pun jenis perangai sombong. Tak boleh tengok orang lebih baik daripada dia. Bawa jalan sikit, dengki dah. Ustaz tu, muka dah lah handsome macam muka Ismail. Belagak pula tu. Dia rasa saya tak boleh lebih handsome daripada dia. Yang ni perangai sombong. Kan? Okey, contoh je, jangan juga. Okey. Saya dulu waktu sekolah, ada orang sebut saya macam Rushdie Ramli. Rushdie Ramli anak Joyah. Sebetulnya dia berlakon cerita kungfu. Dia kata saya muka macam muka ni lah dia. Lepas tu kan, masa saya pakai songkok, saya balik Mesir, saya pakai songkok tu tinggi sikit. Macam songkok tapi dah tinggi sikit. Masa tu Syam Kamikaze pakai songkok tu. Ada orang kata saya macam muka Syam Kamikaze. Lepas tu kan, saya jalan lagi, saya dah buka songkok, saya buka kacamata, dah orang kata saya macam muka Ungku Ismail. Ungku Ismail. Ada baru ni, dia orang Brunei, dia hantar kat saya. Ustaz, ni hantar gambar yang saya ada, tak datang tak cakap pun dengan saya. Siapa dia? Lah, dia ingatkan saya ni adalah Ustaz Syed Nuri Syam. Syed Nuri Syam. Wallahualam. Banyak juga sebenarnya kan. Saya selalu difitnah handsome, tapi saya tetap bersabar. Tetap bersabar. Wallahualam. Okey. Jadinya ketika mana saat, masya-Allah la quwwata illa billah. Okey. Baik jangan puji. Nanti takut ada orang yang hasad. Ada yang orang yang hasad. Jadi dekat sini, kenapa? Jangan semua. Sebab tu untuk nenek-nenek kita dulu selalu cakap, kalau ada emas jangan tunjuk kat orang. Sekarang ini emas pun tunjuk kat orang, ini pun tunjuk kat orang banyak. Jadi benda ni paling bahaya. Sebab ada orang di keliling kita ni tengok ada yang hasad. Jadi bahaya kan. Jadi hazza bi fadli rabbi wallahu a'lam. Jadi kena bahaya. Itu waktu tu jangan sengaja, jangan. Kalau nak tunjuk jangan tunjuk duit banyak. Kalau boleh tak ada duit lagi baik. Orang tak tahu kita ada duit, tapi orang tak tahu kita ada duit lagi baik. Tak ada orang minta belanja. Tak ada orang minta belanja. Okey.
Jadi berpada-padalah, berpada-padalah dalam menunjuk-nunjuk. Sebab itulah dalam Al-Quran sendiri Nabi Yaqub pernah menasihat Yusuf, tapi akhirnya hasad juga. Hasad, adik-beradik dia hasad. Dia melihat bahawa Yusuf ada kelebihan yang lain daripada orang lain yang tak ada pada dia. Sebab kadang-kadang ada orang nak jatuhkan kita ni bukan kerana buruk. Ada orang dalam keadaan kita ni, orang nak jatuhkan kita bukan kerana kita ni bodoh. Bukan kerana kita ni tak reti buat kerja. Dalam office kadang-kadang ada orang nak jatuhkan kita ni bukan kerana kita ni memang tak pandai. Ni bodoh ni, baik kita halau dia, takut rugi bisnes. Ada orang nak buang kita daripada syarikat ni bukan kerana manager-manager ni tengok kita ni bodoh, tak reti buat kerja. Tak. Kadang-kadang ada orang yang nak buang kita kerja ni hasut untuk supaya bos buang kerja sebab dia tengok hasil kerja kita lebih hebat dari dia. Hebat tak? Oi, dia ni bahaya. Dia ni nak jatuhkan kita kerana kita ni bodoh. Kalau kita bodoh tak apa. Tapi dia merasakan kita ni ada kelebihan daripada dia. Oh, yang ini ni luar biasa. Ini memang luar biasa. Bukan main-main. Kadang-kadang kawan rapat kita. Kawan rapat kita ini memang pelik lah. Kita pun macam tu juga. Kita bila tengok ada orang lebih daripada kita, sedangkan kita orang lama, kita nampak ada orang tu datang tempat kita, dia lebih hebat dari kita. Kita pun rasa macam iri. Yang ini ni kena buang. Masya Allah. Kita kena buang rasa macam tu. Kita kena buang rasa begitu. Jadi jangan rasa macam tu. Kalau kita ada rasa macam tu, sama kita dengan iblis. Sama rasa dengan iblis. Penghuni syurga tidak ada rasa sombong dan bongkak dalam Al-Quran ni. Bahkan mereka sendiri tidak menginginkan kedudukan yang tinggi. Kita tak ada apa-apa. Kita orang yang ahli syurga ni, dia tak ada rasa apa dia nak rasa tinggi. Sebab dia tahu Allah yang maha tinggi. Bahkan mereka sendiri tidak menginginkan sedikit pun kedudukan. Begitulah Nabi SAW. Dia melakukan kerosakan sedikit pun jika terdapat makhluk yang ditimpa penyakit cintakan kedudukan yang tinggi dan bersikap sombong dan juga takabur, maka tiada tempat bagi mereka di dalam syurga. Penyakit inilah yang menimpa iblis yang mengakibatkannya hilang tempat di syurga. Selain itu, kesombongan, kebongkakan yang telah memimpinnya ke jalan kehinaan yang mencampakkan kedudukan pada orang yang rendah dan terkebawah. Dia rasa diri dia nak hebat, dia rendahkan orang. Ini perangai iblis. Dia rasa diri dia nak hebat, jawapan dia apa? Dia antara, kenapa dia sombong? Kerana dia nak meletakkan kedudukan daripada tinggi, dia merasakan diri dia tinggi, dia merendahkan orang lain. Dengan cara apa? Dia kata, aku diciptakan daripada api, bahawa Adam dicipta daripada tanah. Kalau ikut logik, tak ada kena-mengena pun. Mana dia tahu api lebih baik daripada tanah? Ini alasan yang datang selepas dia rasa sombong. Selepas dia rasa dia baik, maka dia pun buat alasan. Alasan begitu datang kerana sifat rasa diri lebih baik. Sebenarnya alasan tu tak ada pun sebenarnya. Mana ada dia rasa diri lebih baik kerana api lebih baik. Saya cikgu. Cikgu lebih baik daripada doktor. Yang doktor pula dia rasa sombong. Bahawa aku doktor lebih baik daripada guru. Maka engineer pun kata, maka aku lebih baik. Kerja penat. Baik cikgu senang. Balik pergi pukul 7.30, balik pukul 1.30. Tak ada apa-apa, cuti panjang. Aku dengan engineer hebat. Jadi masa semua diri lebih hebat dan orang lain tak hebat. Yang ini sifat begini ni sifat iblis. Dan dibuat alasan yang tak munasabah. Alasan tak munasabah. Jadi yang ini ni boleh buang ke tepi. Ini dipanggil khoyo. Bak kata Datuk Awi, ini semua khoyo. Khoyo. Dan dikata dalam Al-Quran dia tak sebut orang yang hina, tapi Allah sebut dalam keadaan golongan yang sombong begini adalah fakhruj innaka minas saghirin, disebut kecil. Kenapa kecil? Kataan saghirin adalah orang yang berada pada martabat yang paling kecil, paling rendah, paling hina. Allah letakkan martabat orang yang rasa diri dia hebat. Diri dia ni, saya rasa kat sini ni, bahawa saya rasa saya paling hebat. Saya rasa kat sini ni, saya rasa dalam mana-mana tempat, saya ni paling best. Kalau dari segi kerjaya percakapan saya tentang ekonomi, baru saya rasa saya paling betul. Saya pun cakap dengan orang rumah saya, apalah orang ni, buat rumah macam ni. Buat macam kita ni bagus, gini. Apalah orang ni. Orang begini ni sombong. Kalau ada pada diri saya, kadang-kadang ada juga. Kadang-kadang ada. Bukan kadang-kadang, selalu ada pada diri kita. Sebab itu, kan, kita rumah orang, datang rumah Kak Normawati, kan, Mak Teh, alah dia boleh lah, dia dah kerja lama, kita ni muda lagi lah. Jadi kita ada je kita nak sebut.
dia bolehlah kaya, mak dia kaya, dia bolehlah gini, dia bolehlah, dia tetap juga nak merendahkan orang, rasa diri lebih best. Ini sombong, ini sombong, merasakan diri lebih best. Okey, insyaAllah. Jadi siapa-siapa yang beri salam kepada saya dengan kalimah Assalamualaikum, maka saya jawab dengan kalimah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tak dapatlah nak jawab semuanya. Jadi saya jawab je lah. Macam tu Okey. Saya lupa saya nak baca. Saya baca-baca. Selalu baca message. Okey, jadi insyaAllah sebab saya hari ni saya didatangi oleh tetamu yang mulia lah. Pada saya tetamu yang mulia. Baru datang dalam 10 minit di depan tetamu iaitu mak mertua saya. Mak mertua saya. Ibu mertua iaitu sepupu kepada, ada dalam sepupu dia. Kak Normawati. Ataupun Mak Ting saya panggil lah. Sepupu mak saya. Jadi datang daripada Batu Kikir. Batu Kikir. Batu Kikir jembatan bosi, gulai udang sebelah ngo. Cuba mak fikir dalam hati, ayo ni bujang sudah lama. Okey, cukup lah. Jadi insyaAllah sama-sama kita tutup dulu kita punya, kemudian akhir nanti kita akan letakkan kenapa akhirnya kenapa Allah laknat iblis. Kerana Allah laknat iblis satu benda je, kerana Allah telah bagi nikmat pada iblis, tapi gantinya iblis sombong kepada Allah. Allah gantikan nikmat yang Allah bagi pada dia dengan balasan kufur kepada Allah. Jadi iblis menggantikan nikmat Allah dengan laknat. Maksudnya inilah yang paling laknat sekali, bila Allah dah bagikan nikmat kelebihan pada dia, dia berpaling pada Allah. Maknanya inilah laknat yang terbesar yang Allah benci, mublisun, orang yang terputus daripada Allah, iaitu laknat Allah. Kerana Allah telah berikan banyak peringatan kelebihan dan dia tahu, tapi dia berpaling juga. Orang-orang beginilah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan cerita tentang laknat ini, cerita tentang kejahatan iblis ini, kenapa Allah laknat dia dan bagaimana Allah melaknatnya, kita bawa pada minggu-minggu yang akan datang. Jadi insya-Allah Ustaz 2 minggu lepas pertama kali saya lalu Batu Kikir, memang teringat Ustaz. Saya ke majlis nikah di Filda Kratom. Majlis nikah siapa tu? Suami ke? Kan? Okey. Adik serah saya. Oh, okey. Dia kan suami. Okey. Jadi insya-Allah. Okey. Astagfirullah. Na'udzubillah min zalik. Okey, insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, jadi insya-Allah siapa Ustaz? Iaitu mak saya lah. Rosida binti Ahmad. Okey, insya-Allah. Kak Ina tak lalu segamat ke? Okey, saya kalau balik saya jangan lalu segamat. Saya kalau daripada Johor, saya selalu lalu dekat dekat Alor Gajah. Alor Gajah dekat. Tak panggil dekat lah. Dia sampai sini, sampai dekat Nagori, dia tak panggil dekat lah, dia panggil doket. Doket. Okey, insya-Allah. Okey, Mak Jahalita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Irma, ada kampung saya juga. Oh, ada lagi. Ada lagi juga orang kampung Batu Kikir. Okey, selamat. Warih. Warih Batu Warih apa? 3 suku apa? 3 suku. Oh, suku 3 batu. Suku 3 batu. Kalau 3 suku tu lain tak? Okey. Suku 3 batu. Okey, jadi insya-Allah tu suku rumah saya. Jadi insya-Allah, tapi yang paling handsome adalah tetap juga adalah orang Jawa. Orang Jawa. Sebab orang Jawa ni, dia kalau mak bapak saya kata dulu, Jawa ni dia kalau hitam pun tak apa. Dia memang biasanya banyak gelap. Tapi kalau orang Jawa ni kalau gelap, walaupun dia gelap, dia hitam tapi dia macam Cadbury. Coklat Cadbury, hitam tapi manis. InsyaAllah, wallahu a'lam. Jadi insyaAllah selesai memuji diri sendiri. Wallahu a'lam, masya-Allah. La quwwata illa billah. La hawla la quwwata illa billah. Hada min fadli Rabbi. Jadi insyaAllah saya berundur diri dulu. Kita baca surah Al-Mulk. Lambat juga. Kita baca surah Al-Mulk dan kita selangi dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca Al-Mulk insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم.
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن Ya Allah rahmati kami ya Allah dengan Al-Quran yang kami baca ini ya Allah waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadi kalau Al-Quran yang kami baca ini sebagai imam kepada kami, sebagai imam ikutan kami, sebagai petunjuk hidayah kami, sebagai rahmat kasih sayang kepada kami ya Allah, sebagai hidayah dan petunjuk kami ya Allah, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi ya Allah. Waj'alhu lana imaman Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil ajarkanlah, di saat mana kami tidak faham fahamkanlah ya Allah, di saat mana kami tidak pandai pandaikanlah kami membaca Al-Quran ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah, berikan kepada kami rezeki tilawat suratul Mulk untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini ya Allah fi kulli lailah, pada setiap malam ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki ya Allah tilawatil Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Ja'alhu lana hujjatan, jika Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami, wa syafa'atan, sebagai syafaat kami fil qabr, di dalam kubur ya Allah ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan semesta alam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum تقبل يا كريم إن شاء الله. منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا جزاء Ustaz atas perkongsian ilmu hari ini, atas pimpinan bacaan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan Allah memberi kerahmatan kepada kita, keberkatan, barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Izinkan saya buat hebahan kuliah esok Ustaz. InsyaAllah pada pukul 6.45 pagi kita ada kuliah subuh bersama dengan Al-Fadil Imam Muda Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, selawat dan kasidah. 8.30 pagi kuliah duha bersama dengan Imam Masjid Negara Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Mursyidi. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan suratul As.
Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bye.